Bismillahirrahmanirrahim. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalam Allah, yakni isi kitab Taurat dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna, dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, kami dengar sedangkan kami berkata dalam hati kami tidak akan menurut. Wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim. Mereka juga berkata, tolonglah dengar Tuhan, tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk, serta mereka mengatakan ra'ina layyan bi alsinatihim, hanya memutarbelitkan perkataan mereka dan mencela agama Islam, wa ta'nan fid din, dan kerana mencela agama Islam. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, dan kalaulah mereka berkata kami dengar dan kami taat, lakana khairan lahum, tentulah yang demikian itu lebih baik daripada bagi mereka, wa aqwama, dan lebih betul. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi Allah melaknat mereka disebabkan mereka kufur. Fala yu'minuna illa qalila, oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit saja di antara mereka. Ayat ini menyatakan satu aspek di mana orang Yahudi bekerja keras untuk memutarbelitkan Islam ini. Mereka cuba mempergunakan lidah mereka dengan menukar beberapa sebutan sehingga menjadi sebutan itu daripada maknanya yang baik kepada makna yang buruk. Makna yang buruk. Sebahagian daripadanya mereka mempermain-mainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar Islam kepada mereka, yang menyampaikan Al-Quran. Tujuannya ialah untuk menghina Islam. Tapi kalaulah mereka boleh sebut dengan betul, boleh meletakkan ayat-ayatnya pada tempatnya yang betul dan lebih baik pada mereka. Lebih baik. Oleh kerana mereka tidak jujur dengan Islam ini, maka Allah laknat kepada mereka, dan tidak ada di kalangan orang Yahudi ini yang beriman kecuali sedikit sahaja. Ayat memperkatakan, ayat ini khusus bicara tentang Yahudi. Tetapi amalan yang dilakukan oleh Yahudi itu tidak bermakna tidak berlaku pada orang lain. Tidak. Dalam usul tafsirnya menyatakan umum lafaz ini tidak boleh ditentukan kepada sebabnya yang khusus. Umumul lafzi, perangai ini, perangai mempermain-mainkan ayat Quran, mentafsirkannya dengan cara yang salah, sekalipun asalnya kepada Yahudi, tetapi mana-mana saja yang melakukan kesalahan yang serupa dapat dimasukkan di dalam ayat ini. Itu kaedahnya. Semalam kita sebut satu kumpulan yang akhir-akhir ini baru tersebar, sebenarnya sudah lama, iaitu kumpulan yang disebutnya di negara jiran dengan kumpulan JIL, disebut Jaringan Islam Liberal. Di Malaysia ini namanya PIL, Pemikiran Islam Liberal. Mereka ini juga giat mentafsirkan Al-Quran ini dengan cara yang salah bagi menghalalkan perbuatan mereka. Mereka meletakkan asasnya tafsir Al-Quran ini, tafsir semula Islam ini, asasnya ialah pluralisme agama. Artinya agama-agama dan kebenaran ini banyak. Jadi bertolak daripada asas ini, mereka menyatakan bahawa agama-agama tidak ada beza antara satu dengan lain. Tidak ada beza. Mereka mempergunakan ini pandangan beberapa orang tokoh sebenarnya di negara jiran
Nama-nama mereka seperti Ulil Absar, nama bukan main baik. Ulil Absar, namanya lagi Fathi Syaukani, dan hak dah meninggal tu dah selesailah. Ini pun tokoh yang dihormati sebenarnya, bekas ahli parlimen, namanya Nur Khalis Majid, dan dia merupakan keluarganya merupakan ulama pupuk kiai ni dulunya, anggota masyumi. Tetapi oleh kerana ketidakjujuran dengan Islam ini menjadikan mereka boleh menerima apa yang dikatakan liberal itu, liberal Islam liberal. Mereka mentafsirkan ayat ini satu bahaya sebenarnya, la ikraha fid din, terjemahannya tidak ada paksaan di dalam agama. Apa artinya tidak ada paksaan dalam agama? Ini katanya kebebasan yang diberi Allah kepada manusia ini, anutilah mana-mana agama pun sama saja di sisi Allah kerana tidak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Jadi bertolak daripada tidak ada paksaan ini, dalam sebuah rumah boleh duduk berbagai-bagai agama. Itu makna pluralisme agama. Boleh duduk berbagai-bagai agama, bapaknya agama lain, nantu agama lain, anaknya agama lain, besannya agama lain, tidak ada masalah. Ini perkara kebebasan masing-masing. Itu hakikatnya, kata mereka. Dan pemikiran ini boleh masuk sebab tokoh-tokoh ini masuk ke Malaysia. Tokoh-tokoh ini masuk, bila ada seminar mereka ini dibawa masuk. Dan kerajaan pun sedar perkara ini, tetapi banyak pertimbangan yang dibuat. Ini pun mengenai hal lain kita bercakap. Masuk. Jadi kita bimbang sebenarnya jika orang yang mengikuti seperti seminar dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu boleh terpengaruh dengan pemikiran, apalagi yang disebutnya liberal. Liberal, semua orang ni suka ni, walaupun nama ini tidak pernah wujud sebenarnya dalam Islam, baru dicipta Islam liberal itu. Baiklah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, mereka tafsirkan begitu. Tapi apa tafsirannya yang sebenar? Mungkin jika kita kosong lagi dengan tafsiran yang sebenar pada ayat la ikraha fid din, kita akan terikut-ikut. Boleh jadi kita katanya betul juga tu, la ikraha fid din, la ikraha, tiada ikraha, paksaan di dalam agama. Maksud la ikraha fid din arti tidak ada paksaan sebelum daripada anda masuk. Islam hanya menyebar sahaja. Islam tidak memaksa anda masuk dalam agama Islam jika anda orang bukan Islam. Tetapi jika anda masuk dalam Islam, anda tidak boleh keluar dengan mudah-mudah, dengan main. Itu murtad namanya. Ini menghina Islam. Bila masuk mestilah, sebelum ini anda tidak dipaksa masuk. Kekalkanlah jika mau. Tetapi Islam berhak menyebarkan kebenarannya di mana pun anda berada. Sehingga Islam membezakan di antara yang pernah dengar kalimah syahadah dan tak pernah dengar kalimah syahadah. Bagi mereka yang belum pernah mendengar kalimah Islam, kalimah syahadah, kalau mereka mati, betul-betul kelemahan itu dari pihak-pihak pendakwah. Pendakwah tidak sampaikan kepada mereka. Mereka tinggal di dalam hutan yang tak sampai pendakwah. Kalau mereka mati, mereka dikirakan orang suci, ahlul fatrah. Ahlul fatrah orang yang hidup tidak sampai dakwah, sama dengan orang yang hidup di antara dua nabi. Nabi yang pertama dah mati, nabi yang kedua ni pulaknya belum bangkit lagi. Mereka duduk di antara dua nabi, tak sempat beriman dengan nabi dahulu, tak sempat juga beriman kepada nabi yang akan datang. Mereka tidak dipersalahkan apa-apa sebab la ikraha fid din. Apabila seorang itu memeluk Islam, maka mereka tertakluk kepada undang-undang Islam. Mereka kalau keluar artinya mereka murtad. Mereka murtad ada hukumnya. Jumhur ulama menyatakan mereka perlu dibunuh setelah melalui beberapa proses yang tertentu. Diminta daripadanya taubat, dikurungnya, diperdengarkan azan setiap kali salat umpamanya. Jadi jika mereka juga enggan sekalipun telah dilakukan demikian, maka maknanya mereka sudah benar-benar murtad, akan dihukum. Itu tafsiran ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak bermakna tidak ada paksaan dalam agama ni seperti yang disebutkan itu. Tetapi tafsiran yang seumpama ini disebar luas dan boleh diterima oleh masyarakat yang tidak sampai hidayat. Boleh diterima. Ini pun saya kira termasuklah juga dengan dalam ayat yang disebutnya di sini, yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka menukar ganti
tafsiran ayat itu daripada tempatnya yang sebenar. Tempat yang sebenar bukan untuk menyatakan kebebasan begitu, tetapi untuk menyatakan bahawa manusia tidak dipaksa memeluk Islam ini. Apalah artinya Islam ini jika orang masuk dalam ini, dia masuk dengan cara terpaksa. Dia masuk dengan paksa, tidak ada gunanya. Pergilah ke mana pun dia nak pergi. Sebab jika dipaksa, dia tidak mendatangkan kebaikan, sama ada kepadanya sendiri ataupun kepada masyarakat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seumpama ini cuba disalah tafsirkan oleh kumpulan ini. Yuharrik minal ladzina hadu, sebahagian daripada orang Yahudi. Ayat Al-Quran adil apabila bercakap tentang Yahudi. Minal ladzina hadu, min artinya sebahagian. Sebahagian orang Yahudi, bukan semua orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang memeluk Islam bila mereka membaca Al-Quran dan mereka bandingkan dengan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat yang belum diubah. Yang menyatakan bakal dibangkit seorang Nabi yang sifatnya disebutkan, rupa parasnya, kulitnya, rambutnya, semua sekali dinyatakan. Apabila tepat seperti yang mereka ketahui daripada kitab Taurat, mereka memeluk Islam. Antara mereka namanya seperti Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam memeluk Islam, Yahudi asalnya. Jadi kalau begitu, sebahagian daripada Yahudi jujur dengan Yahudi, dengan Taurat, dan jujur pula dengan Islam. Tetapi sebahagian mereka merasakan ingin mengekalkan kekuatan ulama dalam tangannya. Dalam Yahudi mereka ingin kekal, dalam Islam juga mereka ingin kekalkan. Tetapi tidak dapat dikekalkan sebab di dalam Islam ini, Islam tidak menerima dasar darah, kesucian darah dan keturunan. Keturunan di dalam Islam tidak memberi apa-apa nilai padanya. Jadi oleh kerana tidak ada perkara ini, mereka melihat peralihan Nabi daripada Bani Israel kepada Nabi Muhammad artinya peralihan bangsa dan darah. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka ubah. Harrafa yuharrifu maknanya ubah. Tahrif maknanya ubah. Perkataan apabila diubah namanya tahrif. Tapi kalau ubah perkara lain, ubah rumah, ubah suai rumah misalnya, apa ni tahrif? Tahrif ini pengubahan yang dilakukan pada tulisan namanya tahrif. Bacaan namanya tahrif. Yuharrifunal kalima, mereka mengubah ataupun menukar ganti perkataan-perkataan daripada tempat-tempatnya yang sebenar. Tempatnya lain. Ayat la ikraha fid din, tempat tafsirannya tempat lain, bukan tempat kebebasan beragama sehingga boleh ditukar ganti, boleh masuk waktu petang kemudian keluar waktu pagi, tidak mungkin. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna, mereka boleh berkata kepada Nabi Muhammad, kami dengar, sedangkan hati mereka pula berkata wa 'asayna, dan kami derhaka. Kami dengar dengan telinga tapi hati kami tidak pakai. Begitu sekali mereka mengubah tafsiran itu. Mereka mengubah kedudukan, nama juga tahrif. Tahrif ini apabila seorang itu dia dengar dengan telinga dan dia terima dengan hati, itu maknanya dengar, dan ini maknanya patuh. Tetapi jika seorang itu mengatakan saya dengar dengan telinga tapi saya derhaka dengan hati, ini tidak boleh. Ini namanya tahrif, mengubah kedudukan yang sebenar itu. Wa'asayna wasma' ghaira musma'in, dan dengarlah sedangkan tidak boleh teliti. Tolong dengar, ghaira musma'in, tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk, hendaklah mereka dengar. Wara'ina layyam bi'alsinatihim, dan mereka menyebut ra'ina, peliharalah kami, dengan layyam bi'alsinatihim, dengan memutar-belitkan dengan lidah mereka. Macam mana memutar-belitkan dengan lidah mereka? Ra'ina ni perkataan dalam bahasa Arab, makna peliharalah kami. Ra'ina, peliharalah kami, maknanya baca, hai Muhammad, baca, jangan baca cepat-cepat sangat, kami nak turut Al-Quran ini, kami nak ikuti. Jadi kalau dibacakan dengan laju dan cepat, maka kami tidak dapat mengikuti. Itu maknanya ra'ina, peliharalah kami kerana kami ni orang tua, peliharalah kami kerana kami budak-budak, peliharalah kami tak biasa. Itu makna ra'ina. Tetapi Yahudi apabila mereka menyebut perkataan ra'ina yang sepatutnya disebut begitu, dia sebut ra'inu. Ra'inu ni maknanya bodoh awak bodoh. Begitu maknanya. Jadi satu perkataan
dia mempunyai bila diubah sikit dia mempunyai erti lain. Ini yang digunakan oleh Yahudi, layyam bi alsinatihim, mereka membelokkan, mereka mengubah dengan sebutan lidah mereka. Ini pun orang Yahudi. Siapa yang melakukan begitu? Sebahagian daripada ulama. Ulama Yahudi ada membuat begitu tujuannya ta'nam fid din, untuk mencacatkan agama Islam ini. Ra'ina dengan ra'inu. Layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din, dan kerana mereka ini ingin mencela di dalam agama. Ya, banyak perkataan sebenarnya dalam apa bahasa sekalipun, perbezaan hanya tebal nipis saja. Sebutan itu. Oleh kerana itulah kita di dalam bahasa Arab ini sebutan sangat-sangat penting sebenarnya. Sebutan namanya tajwid kalau dalam Qurannya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya dia panggilnya ni makharij. Makharij ini tempat keluar huruf itu, ini mustahak. Kita dalam bahasa Melayu kita tak belajar bahasa Arab ataupun baru belajar bahasa Arab, kita rasa tak ada beza sebab kita tidak mendalami dalam bahasa itu. Tidak mendalami dalam bahasa. Ain dengan hamzah dia menukarkan makna jauh. Jadi oleh kerana itu bacaan Quran, tajwid sekurang-kurangnya, saya sebenarnya tak pandai tajwid ni, tapi bila dengar orang baca betul, rasa betul lah. Tapi kalau orang tak betul tu nak sebut kaedah mana, tak boleh nak cakap. Sebutan huruf demikian juga. Misalnya jika ada orang baca wa wada'na anka wizrakal ladzi, anka ain, angka salah ni maknanya apa? Angka maknanya engkar, angka derhaka, angka. Jadi hamzah ain tak boleh ditukar. Ain bila ditukar kepada hamzah, dia bertukar menjadi satu makna yang jauh lari. Tapi kita kalau kita tahu, kita baca semula lah bagi pihak dia. Misalnya kalau ada salah, kita baca semula dalam hati, maknanya tidak macam tu. Tak begitulah seolah-olahnya. Ini dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita pun saya pernah ingat satu kisah dulu, kali Facebook dari sini. Dulu bila dia bergelar, dia tak suka kepada perkataan tu, Chief Minister. Perkataan ni orang tak suka ni. Chief bahasa Inggeris betul lah sebut macam tu, tapi dia tukar sikit, dia kata Chief Minister. Jadi dan perkataan tu dekat lah maknanya disebut. Jadi orang jauh-jauh dia keliru, dia dengar salah, dia cukup salah bumi langit. Jadi inilah kedudukan dalam bahasa dan peranan makharijul huruf, tempat keluar tu daripada leher ke, daripada hujung lidah ke, daripada tengah lidah ke, tebal ke, nipis ke, dia membabitkan perbezaan pada makna yang begitu jauh. Yahudi dia mainkan ni. Apabila dia menyebutkan satu perkataan, dia memainkan perkataan itu daripada tebal nipis, bertukar maknanya. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Orang India satu perkataan yang para ulama'nya pun dia mempertahankan waladhdallin. Mula-mula pergi India, dia orang baca waladhdallin. Kata macam mana Maulana ni? Macam mana? Rupa-rupanya dalam kitab dia boleh baca dua. Boleh baca waladhdallin pun betul, sebab lidah mereka tak boleh nak baca waladhdallin. Ada satu hal juga. Lidah itu tak boleh. Jika lidah ni gagal menyebut waladhdallin, maka dia maafkanlah bagi dia. Ya dia boleh. Tapi alhamdulillah lidah orang Melayu dia boleh sebut, lebih pada tu Arab pun dia boleh sebut. Dia boleh. Jadi tak bolehlah kita. Waladhdallin tak boleh. Salah. Dan ada lagi lah perkataan lain lagi pun yang saya rasa perlu diberi perhatian. Wara'ina layyam walau annahum qalu sami'na wa ata'na, kalaulah mereka berkata sami'na wa ata'na,
Kami dengar dan kami taat. Wasma' wanzurna dan wasma' dan dengarlah, wanzurna dan telitilah kami, berilah perhatian kepada kami. Lakana khairan lahum wa aqwama, nasihat lebih baik bagi mereka dan lebih betul. Tapi mereka katanya sami'na wa asaina wa ra'ina, dan mereka macam tu. Jadi ini perkataan tu perkataan baik oleh kerana mereka ubah sebutan mereka menjadikan mereka sebenarnya bukan membaca Quran, tetapi mereka menghinakan bacaan Al-Quran itu, menghinakan perkataan ini dalam bahasa mereka. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tetapi Allah melaknat mereka disebabkan kufur. Oleh kerana mereka kufur kepada Al-Quran, mereka tidak boleh sebutnya dengan betul. Mereka cari saja jalan yang boleh mengubah maknanya, sehingga kataan yang benar tak boleh duduk di atas lidah mereka. Mestinya mereka cari jalan yang lain untuk menyebutnya dengan cara yang salah. Fala yu'minuna illa qalila. Oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit saja di antara mereka. Di antara mereka tak begitu ramai yang menyebutnya dengan betul disebabkan mereka itu kufur. Kufur menjadikan sebutan mereka, hati mereka, cara mereka bertindak menterjemahkan kekufuran yang ada dalam hati mereka. Jadi kekufuran yang ada dalam hati tidak mengizinkan lidah untuk menyebutnya dengan betul. Ini perangai Yahudi. Jadi perangai ini diperingatkan kepada kita. Puncanya daripada mana? Daripada hasad dengki. Hasad dengki yang ada dalam hati mereka itu menjadikan segala-galanya menterjemahkan kekufuran yang ada. Begitulah ayat memperkatakan tentang perangai Yahudi terhadap Islam. Kemudian seterusnya ayat ya ayyuhallazina amanu wallahu subhanahu wa ta'ala